Malam ini adalah satu malam yang amat penting, khususnya bagi pemudi di Padang Serai. Minta maaf tak menyebutkan nama calon kita, Cikgu Azman. Memang sengaja saya lemahkan calon kita untuk Padang Serai. Malam ini adalah satu malam yang amat penting bagi saudara-saudari pemudi yang ada di Padang Serai untuk nantinya mendapat panduan dan nasihat yang amat berguna untuk saudara membuat keputusan penting pada 7 hari bulan yang akan datang ini, yaitu hari untuk pemudi-pemudi yang ada di sini untuk keluar mengundi dan memilih calon untuk mewakili parlimen di Padang Serai. Dengan kehadiran yang segini ramai melaut, bilangan sebagian besarnya saya kira adalah pemudi-pemudi di Padang Serai, saya rasa agak yakin ini adalah petanda awal kemenangan Cikgu Azman kita sebagai wakil parlimen kita di Padang Serai ini, insya-Allah. Kita baru saja selesai pilihan raya umum yang baru lalu, yaitu satu peristiwa penting dalam sejarah pilihan raya negara kita. Kita berkempen di seluruh pelosok tanah air kita untuk memberikan keyakinan kepada para pemudi di seluruh negara tentang pentingnya mereka menaikkan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada hari itu. Dan pentingnya mereka keluar mengundi tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mereka memperoleh sebuah kerajaan yang beramanah, kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan yang berintegriti, kerajaan yang prihatin dan bersih dan stabil. Itu adalah salah satu daripada perkara yang telah pun kita war-warkan waktu kita berkempen. Dan keputusan pilihan raya pun sudah pun kita perolehi. Saya nak mengambil kesempatan sini untuk menyatakan rasa berterima kasih sambil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kejayaan Parti Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang baru lalu. Gabungan parti-parti dalam Perikatan Nasional terdiri pada Parti PAS, Bersatu dan juga Gerakan telah menarik perhatian sokongan yang besar, dan saya ingin menyatakan sokongan yang terbesar yang didapati oleh Parti Perikatan Nasional ialah daripada pemudi-pemudi Melayu dan bumi putra di negara kita. Kita memperolehi 62% sokongan orang Melayu kepada Perikatan Nasional, luar biasa yang tak pernah dicapai oleh Parti Barisan Nasional dan parti-parti yang lain sebelum daripada ini. Allahu Akbar. Keputusan telah pun kita ketahui, dan pada malam pengumuman telah dibuat. Kita telah pun menyatakan kesediaan kita untuk membentuk kerajaan yang kita katakan kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Kita menyatakan kesediaan kita untuk bekerjasama dengan parti-parti yang ada di Sabah, parti yang ada di Sarawak, dan juga parti-parti yang lain sama ada Bebas, dan juga parti yang ada di Semenanjung yang sehaluan dan setujuan dengan Perikatan Nasional. Maka itu selepas pilihan raya itu diumumkan, dan kita rasa bahawa kita telah mendapat sokongan yang besar
bukan setakat gandingan kita dalam Perikatan Nasional daripada dua parti yang saya sebutkan tadi, tetapi juga sokongan rakan-rakan kita yang ada di negeri Sarawak. Parti GPS, gabungan parti-parti Sarawak yang dipimpin oleh sahabat lama saya, Tan Sri Abang Johari, Premier Sarawak. Premier Sarawak menyatakan mereka akan memberikan sokongan yang padu kepada saya selaku Perdana Menteri dengan adanya 22 ahli parlimen daripada GPS ini. Alhamdulillah. Kita juga mendapat sokongan daripada parti yang ada di Sabah, parti GRS, yang di dalamnya adalah terdiri pada Parti Bersatu yang saya pimpin, tapi bergabung dalam satu gabungan baru yang dinamakan Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS, bersama-sama dengan rakan daripada Parti Star, dan juga ada dua daripada ahli parlimen itu daripada Parti Bebas, dan ada satu parti baru di sana. Kesemuanya ini termasuk sebahagian daripada ahli parlimen Parti Barisan Nasional yang memangnya sejak dahulu saya tahu memberikan sokongan secara senyap kepada kita. Jumlahnya 10 bilangannya, dicampur semuanya sekali, kulluhum ajma'in, menjadi 115 ahli parlimen yang menyokong saya dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Ini sejarah. Saya tahu rakan belakangku rasa gerun nanti saya sebut apa. Tak apa. Ini sejarah. Hanya beberapa minggu yang lalu, dan Istana Negara telah pun menyatakan mengikut kehendak perlembagaan, maka seorang ketua kerajaan yang namanya Perdana Menteri akan dilantik ataupun dipilih oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka terbentuklah beberapa anggotanya yang terdiri pada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun bersama dengan Peguam Negara, mengumpulkan kekanda beliau iaitu Tan Sri Idris Harun, dan beberapa staf daripada pejabat Istana Negara. Dan Speaker Dewan Rakyat telah mengeluarkan satu surat dan kenyataan yang telah dihantar pada semua ketua-ketua parti yang bertanding dalam pilihan raya, menyatakan kalau ada di kalangan parti-parti ini seorang pemimpin yang nak dinamakan sebagai Perdana Menteri, maka dia telah menyatakan inilah peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi, iaitu ahli-ahli parlimen yang nak menyokong sesiapa yang nak menjadi Perdana Menteri mestilah menyediakan akuan bersumpah. Istilah dalam bahasa Inggeris dia disebutkan statutory declaration, akuan bersumpah yang telah dibuat, ditandatangani oleh ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada sesiapa yang nak dijadikan sebagai Perdana Menteri. Dan dalam kes Perikatan Nasional, pimpinan tertinggi Perikatan Nasional telah membuat keputusan awal lagi untuk mencalonkan saya sebagai calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Terima kasih kepada Tuan rakan-rakan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Itu telah pun dikeluarkan sebagai suatu arahan, dan disebutkan lagi kalau nak dilaksanakan dan nak menyerahkan apa-apa dokumen, termasuklah statutory declaration yang disebutkan tadi, dengan surat yang ada disediakan oleh pihak ketua-ketua parti, maka ianya hendaklah dikemukakan menerusi online, WhatsApp ataupun apa-apa cara, tetapi tidak secara bersemuka, dikemukakan pada 21 hari bulan November dan tidak lewat daripada jam 2 petang pada hari yang tersebut. Itu arahan bertulis yang mesti dipatuhi oleh sesiapa pemimpin parti yang nak menawarkan diri
untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ini telah pun saya lakukan, disokong dan dibantu oleh rakan-rakan pimpinan tertinggi untuk menyediakan sejumlah 115 buah statutory declaration. Untuk makluman saudara sekalian, negara kita ini mempunyai seramai 222 ahli parlimen. Macam sekarang ini kita tak menunggu, InsyaAllah Cikgu Asman akan jadi ahli parlimen di Padang Serai. 222 ahli parlimen. Kalau sekiranya seseorang itu nak mencalonkan dirinya menjadi Perdana Menteri, dia mesti memiliki tidak kurang daripada 112 ahli parlimen yang mendukung. Saya sudah ada 115 ahli parlimen yang menyokong. Disokong dengan statutory declaration, dokumen yang sahih yang disaksikan oleh Commissioner of Oath. Dan saya telah pun mengemukakan segala dokumen itu kepada pihak Istana Negara. Jam 1.28 petang. Kalau ikut convention di negara seperti Britain, bila mana dia berhadapan dengan masalah hang parlimen ataupun keadaan parlimen yang tergantung, di mana tidak ada parti-parti yang mempunyai sejumlah bilangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, dia lakukan hal seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu untuk menyediakan dokumen 115 tadi. Maka di negara itu dia akan nanti dipanggil untuk menghadap raja ataupun ketua negaranya untuk mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Saya sebutkan ini bukan kerana apa, bukan rasa kecewa pun tidaklah sangat. Segala-galanya saya faham sudah pun ditentu dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang saya nak nyatakan ialah on record, bahawa kita daripada Perikatan Nasional yang telah berjaya mengumpul sejumlah besar ahli parlimen menyokong kita, sepatutnya hari ini sudah membentuk sebuah kerajaan Perikatan Nasional. Betul tak? Betulkah? Betul? Saya pun kira rasa betul. Tapi tak tahu macam mana. Tuan-tuan tahu macam mana? Kenapa jadi begitu? Siapa boleh jawab? Saya bagi RM10. Kenapa jadi begitu? 1.28 petang kita serahkan dokumen. Kemudian seterusnya sulit yang di Ketua Agung menjawab. Ada kenyataan resmi yang saya terima, surat tertulis yang mengatakan semua dokumen yang telah pun saya serahkan sudah diterima oleh pihak Istana Negara. Dah terima, bukan dihilang ke mana-mana. Dan kalau saya sudah ada sejumlah 115 ahli parlimen yang menyokong saya, tidak mungkin ada orang lain. Hatta 10 Anwar Ibrahim pun tak mungkin dia akan dapat sejumlah 115 ahli parlimen yang menyokongnya. Kerana ahli parlimen hanya ada 222. Kalau saya masuk 115, dia pun masuk 116, mana ada 231 ahli parlimen? Oh, hantu mana datang? Tak mungkin boleh berlaku. Tapi macam mana boleh jadi begitu? Allah. Betul. MB Sanusi dia mengaku, dia tahu apa sebabnya. Saya tidak nak mempertikaikan soal proses perundangan dan perlembagaan negara. Yang kita bicarakan ialah ini pilihan raya umum. Pilihan raya umum penentunya siapa? Kamu semua. Pengundi yang ada di seluruh negara, jutaan bilangannya. Bukan pihak lain. Bukan pihak lain. Bukan bumbung hijau ke bumbung kuning ke. Faham? Kita kilas-kilas sikit. Yang memutuskan untuk memilih ini ialah rakyat. Dalam sistem pilihan raya, demokrasi
demokrasi berparlimen. Bukan sistem diktatorial, autokratik dan sebagainya. Sistem demokrasi berparlimen, satu pengundi, satu suara. Datangnya daripada rakyat jelata. Sejumlah besarnya telah menyatakan sokongan dan saya dapat gabungkan sejumlah yang agak mencukupi untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Apa jadi kerajaan Perikatan Nasional? What has happened? What's wrong? What's wrong? Tapi saya tak nak membicarakan soal seperti itu. Saya nak merekodkan hakikat dan kenyataan bahawa kita telah menyempurnakan segala keperluan ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Istana Negara dan oleh Yang di-Tuan Agong. Saya tidak melanggar peraturan. Saya tak kata siapa yang tak ikut peraturan. Tapi tak apa, saudara. Hari ini dikatakan sudah terbentuk sebuah kerajaan perpaduan. Ini debat hangat di luar sana mengatakan, is this a unity government? Oh, speaking juga orang di Kedah. Adakah ini kerajaan perpaduan? Kalau kerajaan perpaduan, semua ada dalam gabungan yang satu membentuk kerajaan. Ini kerajaan Pakatan Harapan. Ini kerajaan campuran macam rojak. Saya nak membetulkan sedikit, ada orang mengata saya durhaka karena saranan untuk membentuk kerajaan perpaduan itu diusulkan oleh Yang di-Tuan Agong yang kita hormati. Tetapi itu pandangan dia. Kalau dalam bahasa mudah katanya titah maghribah. Tapi titah ni aja macam-macam titah. Kalau titah itu bersandarkan pada perlembagaan, dalam arti kata bahawa istilah kerajaan perpaduan itu ada dalam perlembagaan, saya tak ikut, maka saya dianggap durhaka. Siapa ada di sini pakar perlembagaan? Angkat tangan. Ui, ramai ni pakar perlembagaan. Angkat tangan. Saya tidak begitu pakar, tapi saya tahu sedikit banyak tentang perlembagaan. Dalam perlembagaan negara tidak ada peruntukan mengatakan mesti bentuk kerajaan perpaduan. Jadi kalau tidak ada kerajaan perpaduan di dalam perlembagaan, kalau Yang di-Tuan Agong memberitahu elok bentuk kerajaan perpaduan, kalau saya kata tak bersetuju boleh tak? Pandai kali. Kalau saya kata tak setuju dan Tok Guru ada bersama hadir menghadap Yang di-Tuan Agong kata kami tak bersetuju. Bukan hanya kerana tak bersetuju sahaja. Karena bayangkan apa yang sudah berlaku hari ini. Now, yang sudah terbentuk sebuah kerajaan yang dikatakan perpaduan, yang saya kata bukan perpaduan. Gabungan parti-parti yang sudah berbagai-bagai ini. Dalam hal itu termasuklah orang daripada pihak parti Barisan Nasional yang dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Orang yang kalah tak dibentuk dan dilantik menjadi ahli jemaah menteri. Orang menang tak masuk ke situ. Dan ini menjadi satu masalah debat besar dalam negara pada waktu sekarang. Lagipun waktu kami berkempen dalam masa kempen pilihan raya, antara perkara yang kami telah sebutkan nyata, Tok Guru dan semua rakan-rakan yang ada di sini, kami tidak boleh menerima Pakatan Harapan dan DAP di dalamnya ataupun ketuanya seperti Anwar Ibrahim untuk kita duduk bersekongkol dalam sebuah kerajaan. Kami tolak itu. Awal-awal lagi kami sudah tolak. Kami tolak kerana kami janji pada sekarang, pilih kami dan kami tidak akan bersyubhah dengan Anwar Ibrahim, dengan DAP dan sebagainya. Karena kami, saya khususnya ada pengalaman sedikit 22 bulan bersama mereka dalam Pakatan Harapan. Amat menyeksakan. Tak boleh.
Ideologi berbeda. Tafsiran mereka tentang soal Islam sebagai agama persekutuan tak serupa, tidak menghormati hak dan kedaulatan kita, bahasa kita, diajukan pelbagai perkara yang bertentangan dengan falsafah kehidupan rakyat Malaysia. Ya, ada rakyat Malaysia tapi tak selari dan tak sehaluan dengan kita. Dan waktu kita berkemping, kita beritahu kami tidak akan bersyubhah bersama dengan pihak di sana. Walaupun dianjurkan oleh Yang di-Pertuan Agong, kami menyatakan dengan rasa ikhlas, tak boleh konflik. Ini tengok di Istana Negara, bawa di khalayak di Padang Serang. Ma yumkin, tak boleh. Pasal saya sebutkan pada tuan-tuan, kalau kami bersama di sana, tuan-tuan, pilihan raya yang ke-16 akan datang, kami semua akan hanyut bersama-sama dengan orang lain Islam dan lainnya akan tolak kami dan kami akan kalah. Betul. Saya minta maaf menceritakan sedikit. Ini mukadimah sampai subuh boleh. Saya jelaskan ini bukan kenapa. Yang ada dalam perlembagaan yang disebutkan ialah minority government. Apa dia minority government? Minority government makna satu gabungan parti tidak punya sejumlah minimal 112, kurang daripada 112. Anwar Ibrahim dapat berapa? 86. Iyalah 82. Kita bagi dia 183. Kita ada 115. Kalaupun Barisan Nasional Ganti kami tidak sokong, tarik 10 berbagi 105. Mana lebih besar? 105 ataupun 86? Siapa pergi sekolah? Angkat tangan. Tak boleh jawab. Maksud saya tadi, kalau itu tafsiran yang saya faham, mungkin saya silap. Bolehlah pihak istana betulkan saya kalau saya silap. Maknanya kalaupun nak membentukkan kerajaan minority, sewajarnya Perikatan Nasional berikan pilihan yang pertama, the first option. Betul tak? Jadi kita tidak salah, tuan-tuan. Lebih lagi kerana kita menghormati ini kehendak rakyat. Rakyat mahukan kita. Dan kita berupaya untuk berikan segala apa yang rakyat mahu. Bukan janji satu, buat satu, janji satu, bohong sana, bohong sini. Makan keliling. Tak pegang dan tak beristiqamah dengan janji yang telah dibuat pada rakyat jelata. Inilah kerajaan Pakatan Harapan yang kita saksikan pada hari ini. Dia kata kita kempen pilihan raya ni pakai duit judi. Kok dia kot? Saya tak nak kata, tapi ada maklumat kata kok dia kot. Kami ni pemimpin ni dah haram judi, sana haram judi, haram judi. Habis nak ambil duit judi, nak urus pilihan raya kerana kami dah sengkit dan tak ada duit. Wallahi, kami takkan lakukan perkara-perkara yang haram seperti itu. Takkan lima walau sesin pun sumbangan pada mana-mana pihak gaming company. Hanya kalau kami nak duit haram. Tapi kami pun ada kawan, tak ramai sikit-sikit betul bantu. Hak dia apa dapat juga, hak sana apa dapat juga. Kalau kami dapat, apa dapat, kesuatu dapat, takkan dapat salah kan? Ikut negara tak salah. Yang Anwar Ibrahim Perdana Menteri boleh buat tuduhan. Ini tuduhan berat. Baru naik hari ini kabinet dah buat tuduhan. Kemudian dia tuduh saya. Mana pergi wang 600 bilion yang Datuk Sanusi sebut. Dia tak jaga, dia kata 600 bilion tak tahu. Waktu saya jadi Perdana Menteri, kita belanja 530 bilion. Tak jauh daripada 600 bilion tu. Untuk apa, tuan-tuan?
untuk membantu nasib rakyat yang berhadapan dengan masalah COVID dan ekonomi. Betul tak? Dalam majlis ini siapa yang tak dapat vaksin? Angkat tangan. Tak dapat vaksin. Kenapa? Dia pakai hijau. Semua dapat vaksin. Betul tak? Kalau ada penangguhan tuduh saya ambil duit, yang itulah vaksin tu saya pun dapat juga. Free kan? Nah itu saya mengaku. Kalau tuan-tuan tak mengaku, bohong. Sebab itu kena undi pada calon kita. Kita belanja untuk menolong rakyat susah. Dan semuanya dibuat ikut peraturan. Anwar Ibrahim dalam Parlimen duduk di sebelah pembangkang. Beberapa rang undang-undang yang telah pun dibentangkan di Parlimen untuk dapat kelulusan, termasuk rang undang-undang COVID, tambahan peruntukan, semuanya kulluhum ajmain halalun thayyibah, diluluskan oleh kerajaan. Yang menguruskan inilah Menteri Keuangan, namanya Tengku Zafrul, yang nama juga tersenarai pada dalam jemaah menteri yang barunya, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, namanya Zafrul. Hang Anwar Ibrahim, Hang panggil dia Zafrul, pergi ke pejabat Hang panggil esok. Hang tanya betul-betul, Zafrul, 600 bilion ni Muhyiddin kapur semua ke? Dia akan beritahu pada Hang, kalau kapur, aku boleh hadap mahkamah. Bila pada masa? Tapi Wallahi, wabillahi, watallahi, satu sen pun wang itu tidak saya ambil. Bukan duit saya, itu duit rakyat jelata. Saya bukan Zahid Hamidi. Apabila dia dah jadi Menteri Keuangan, dia tak payah panggil Tengku Zafrul, dia panggil Ketua Seusaha Perbendaharaan. Siapa nama dia? Ketua Seusaha Perbendaharaan, jaga perbendaharaan negara. Bila dah diluluskan Ketua Seusaha Perbendaharaan, orang yang dikata pengawal keuangan ini, bila nak belanja, nak buat macam mana, ikut yang telah pun dipersetujui oleh Parlimen dan ditetapkan oleh kerajaan. Nak bagi bantuan prihatin, duitnya kasih itu. Nak bagi bantuan apalagi penjagaan wage subsidi ada di situ. Tetapi ini dikatakan 8 pakej rangsangan, bukan semuanya duit kerajaan. Anwar, hak ni cakap dia ke sana. Bukan duit ni duit kerajaan, dia pakej rangsangan. Bahasanya pakej rangsangan untuk merangsang ekonomi negara, kesihatan rakyat. Yang dikeluarkan oleh kerajaan hanya lebih kurang 80 bilion sahaja. Yang dalam pakej ini 530 bilion. Sebagai contoh, untuk diberikan moratorium. Kalau siapa sini ada peniaga, waktu saya dulu banyak datang minta jumpa saya, dia kata, Tan Sri boleh beritahu bank tak? Kenapa? Saya peniaga susah, tapi saya kena bayar duit bank tiap bulan. 1 bulan 10,000. Tapi sekarang ni dah jatuh, tak ada peniaga, bank minta duit 10,000. Boleh tak Tan Sri minta tolong tangkap dengan bank, beritahu bank negara supaya bank ni jangan pungut duit aku lah. Kau tunggu dulu lah. Berapa lama? 6 bulan aja. Itu yang saya luluskan. Kita bersetuju bawa bank negara, semua bank-bank bersetuju, bukan duit kerajaan. Itu bukan duit kerajaan, duit bank. Kalau bank keluar 100 bilion, dia masuk daripada 530 bilion, itu bukan duit kerajaan. Aku beri lecah Menteri Keuangan ke? Kemudian pada waktu itu ramai orang susah. Macam orang Kedah dia kata jumpa saya, Tan Sri boleh tak bagi keluarkan KWSP? Itu bukan duit kerajaan, duit tuan-tuan. Tapi tak boleh keluar sini kecuali kerajaan setuju beritahu KWSP
keluarkanlah. Jadi kalau keluarkan kata 20, 30, 50 ke 100 bilion, itu bukan duit kerajaan, itu duit rakyat yang kita benarkan. Faham? Allahai, Brother Anwar tak faham. Saya heran. Yang saya cakap ini saya tunjukkan pada Perdana Menteri and also Minister of Finance. Dia buat kenyataan hari ini mengatakan ada benda-benda yang tak betul. Saya nak tanya dia dah jumpa Ketua Sosial Perbendaharaan dan dapat taklimat ke belum? Ya, tuan-tuan takkan tahu. Minta dulu bagi taklimat, jangan buat tuduhan-tuduhan melulu. Pasal yang menguruskan soal urusan-urusan keuangan ini ialah Kementerian Keuangan. Macam juga kementerian-kementerian lain yang dapat peruntukan tahunan. Kerajaan negeri pun ada peruntukan, tiap-tiap exco ada peruntukan, dan jabatan ada peruntukan. Itu disediakan dan diserahkan kepada kementerian-kementerian. Kadang-kadang ada sedikit sebanyak kelemahan, ada audit, buat query, kena jawab. Kalau ada apa-apa hal yang betul, kena betulkan. Saya nak beritahu, wallahi, satu sen pun wang tak saya lihat dan tak saya sentuh. Jadi apa nak buat dengan Perdana Menteri yang buat tuduhan melulu ini? Apa nak buat? Satu kata kita makan duit judi. Dua kata kita curi duit itu. Duit 600 bilion kata dia. Ini semua tuduhan-tuduhan yang berat. Kalau dia pun nak jadi Perdana Menteri, beradab bertertib sajalah. Hormatlah. Dia pernah kata saya ini bapa PKP. Saya tak pernah nak kata bapa. Yalah, dia kata saya bapa PKP. Muhyiddin ni bapa PKP. Pasal bila bincang soal COVID ini, dia kata saya lah orang yang bertanggungjawab mengenakan PKP. Anwar Ibrahim sebagai seorang Islam patut dia bersyukur, berterima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas segala nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, nanti aku akan tambah. La azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu kufur akan nikmatku, inna azabi lasyadid. Azabku yang paling pedih. Saya sebutkan itu bukan kenapa. Sepatutnya Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih, walaupun saya tak minta. Bayangkan saudara yang ada di Padang Serai, kalau waktu kemuncak kes COVID, MB duduk pada duduk hadap ini apa nama Google. Kita dah bincang suara tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Pasal COVID melonjak, meningkat, naik. Nak mencari ikhtiar bagaimana menyelesaikan masalah. Antara keputusan yang agak luar biasa yang kita lakukan ialah untuk mengenakan PKP di seluruh negara. Bayangkan kalau di Padang Serai kita tak mengenakan PKP, orang Padang Serai ini duk seriau. Seluruh Padang Serai ke sana kemari, kulit bandar baru, kulit tak baru semua, high tech pack, low tech pack, apa sekali. Dia tak pergi mana-mana, dia tak duduk kat rumah. Kalau waktu COVID ada 10 orang mati, tuan-tuan tahu kalau tak ada PKP berapa orang mati? Allahu a'lam. Pastinya lama yang akan terjadi. Jadi jangan persoalkan benda yang telah pun kita lakukan, dan saya nak sebutkan sini dunia mengiktiraf peranan yang telah dimainkan oleh kerajaan Perikatan Nasional menguruskan masalah COVID dan ekonomi dalam tempoh 2 tahun yang lepas. World Health Organization, Badan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mengakui langkah kerajaan Malaysia mengambil tindakan mendapatkan vaksin antara yang terpantas di rantauan. Indonesia apa? Menunggu lebih setahun tak dapat vaksin. Kita 7 bulan sudah dapat vaksin. Saya orang yang pertama disuntik dengan vaksin. Bangga saya. Bukan duit saya, duit tuan-tuan. Saya pun ada sikit kat situ.
Ini pernyataan tentang tindakan keberkesanan yang telah kita ambil untuk menyelesaikan masalah rakyat. Baru-baru ini waktu Perdana Menteri baru kita telah mengangkat sumpah, 2-3 hari lepas tu dia panggil satu mesyuarat. Siapa? Sanusi yang sebut tadi tak? Dia panggil ni nak membincangkan masalah bagaimana nak menguruskan kos sara hidup yang meningkat. Waktu itu jemaah menteri ataupun kabinet belum ditubuhkan tadi. Yang aneh luar biasa, dia panggil mesyuarat pegawai saja yang ada. Hak menteri belum dilantik. Tapi nak menunjukkan kehebatan Anwar Ibrahim, dia panggil mesyuarat dulu. Dia bincang tak tahu berapa lama. Tapi apa keputusannya? Keputusannya dia awah pada pegawai bagi tempoh 2 minggu untuk kemukakan cadangan. Apa Perdana Menteri macam itu? Tuan-tuan semua boleh jadi Perdana Menteri macam itu kan? Bagi mesyuarat suruh pegawai buat kerja. Hak Perdana Menteri yang ada otak ni dia buat apa? Rakyat nak tunggu harga minyak bila nak turun, harga ayam bila nak turun, macam-macam yang lain bermasalah. Kos sara hidup yang meningkat, rakyat nak tahu. Perdana Menteri panggil mesyuarat suruh pegawai fikir. Dia tak ada otak kan nak fikir. Kesian betul saya. Kesian. Saya lain tuan-tuan. Saya dah janji dalam masa kempen Pilihan Raya, hari pertama kita mesyuarat jemaah menteri. Tuan-tuan dah tentu ada. Saya apa mungkin insyaAllah kita lantik kat menteri pada orang Cina. Kita pernah bincang, saya kata kalau hari pertama saya duduk mesyuarat, saya beritahu apa yang telah pun kita putuskan sebagai manifesto kita akan laksanakan seterusnya secepatnya mungkin. Pertamanya mungkin saya kata, oh saya janji hari itu nak benarkan pengeluaran KWSP. Hari pertama saya kata kita akan luluskan pengeluaran KSP. Hari pertama. Perdana Menteri boleh buat. Keduanya, waktu kita susah, waktu kempen dulu ramai orang penjaga datang balik. Dia minta saya tangsi boleh sambung lagi kak, moratorium. Saya kata kenapa moratorium dulu dah bagi? Hak tak cukup. Penjaga masih susah. Bank masih tuntut, saya tak boleh dah bayar. Kalau tidak saya bankrupt. Saya kata okey, insyaAllah aku menang. Hari pertama nanti aku beritahu Governor Bank Negara. Hei Governor Bank Negara, ikut arahan Perdana Menteri, beritahu semua bank bagi moratorium 6 bulan lagi. Boleh tak buat? Boleh? Boleh. Anwar Ibrahim dah berapa lama jadi Perdana Menteri? Saya fikir dia bisa ada banyak masalah. Ini bukan sebuah kerajaan yang rakyat mahu. Saya fikir rakyat tak mahu kerajaan macam ini. Dicemuh oleh seluruh dunia. Seluruh dunia kata apa hal Anwar Ibrahim. Dia lantik timbalan Perdana Menteri orang yang ada kes yang banyak. Tuduhan 47 petuduhan yang belum selesai. Bayangkan besok Zahid Ali kat sini malam ni. Dah bilang masa nanti mahkamah dia panggil dia. Pasal kes tak selesai lagi, dia akan naik sana. Timbalan Menteri naik mahkamah hadapi tuduhan. Besok balik pula 1 petuduhan, 2 petuduhan, 3 petuduhan, 40 petuduhan, 47 petuduhan. La ilaha illallah. Macam mana image negara itu? Dia ada kata kalau dia jadi Perdana Menteri besok pelaburan datang mencurah-curah. Tak ada dia Perdana Menteri pun, Datuk Sanusi pun dah bawa pelaburan ni boleh pakai Pak Babel dah. Tak payah tunggu Perdana Menteri. Lebih lagi Perdana Menteri macam ini buat hair macam ini. Siapa pelabur nak datang ke Malaysia? Orang yang tak ada kerja, tak ada kerja. Tak ada gaji. Pendapatan rendah, tetap rendah. Perdana Menteri dah ada gaji. Dia kata tak apa, saya tak ambil gaji. Wah, kaya lah dia. Kaya dia. Gaji saya tuan-tuan jadi Perdana Menteri saya ambil juga gaji. Pasal saya tak ada duit lagi. Tak banyak pun, entah 20-30 ribu je. Banyak lah banding sawah yang dekat dah ni. Itu aja. Tapi saya dengar oleh pihak pegawai yang ada di
negeri Selangor. Dia kata, Anwar kata dia tak ambil duit, tapi dia jadi penasihat kerajaan di Selangor, 1 tahun dapat 15 juta. Oh, itulah dia. Gaji Perdana Menteri bukan mana. Jadi penasihat negeri Selangor. Yang ni pegawai, dia kata, pegawai di kerajaan negeri Selangor. Kata Anwar Ibrahim sebagai penasihat dibayar sampai 15 juta kalau tak salah dia. Jadi tak ambil 20,000 sebulan pun 2 kali 12 baru 240,000. Dia dapat lebih berapa puluh juta. Oh, itu cerita dia. Apa lagi nak cerita? Ini amat mengecewakan. Saya tak tahulah bagaimana kabinet sebegini boleh berbeza. Tengok kita waktu kita dalam kabinet Tuan Ibrahim Raja. Kita berhadapan dengan masalah COVID. Tak boleh nak rujuk pada pakar mana. Tak ada pakar di Malaysia, tak ada pakar di seluruh dunia yang tahu pasal COVID. Itu satu masalah cabaran. Kita tidak pernah bincang soal kaum. Saya ingat Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong, Presiden MCA, sekarang ni dia ke mana? Hamil ke mana ya? Saya latih dia dulu pasal nak tahu, nak menunjukkan kita ada juga ketua dan pemimpin Cina dalam kabinet. Dia jadi Menteri Pengangkutan. Tapi ceritanya sebelum saya pergi ke Istana Negara untuk serahkan surat letak jawatan, karena UMNO punya angkara dan jatuhkan saya, semua menteri keliling meja menyampaikan ucapan akhir maksud Tuan Ibrahim. Tetapi Wee Ka Siong kata apa? Dia kata, Sir, I have been in cabinet many times. Saya telah berada dalam kabinet berkali-kali. Tapi inilah saja pertama kali dalam sejarah kabinet ini tidak membincangkan soal kaum. Tepuk tangan. Bukan makna kita tak sayangkan bangsa kita. Tapi waktu berhadapan dengan kesusahan yang begitu besar sekali, daif kita menghadapi COVID, saya tak pernah tanya bagi orang Melayu, bagi cocok vaksin dulu. Ya, saya rasa Perdana Menteri waktu itu nak yakinkan rakyat vaksin okey, saya pergi dulu. Lepas itu tak kira siapa, Cina, Melayu, India, Siam mana. Kerana mereka ada di Malaysia, mereka dapat layanan yang saksama. Bila saya menyediakan peluang untuk membaiki ekonomi negara waktu terkesan masalah COVID, kita tak bincang soal kaum. Kita bincang macam mana nak mendorong rakyat. Walaupun rakyat terbesar yang berniaga adalah orang Cina. Saya tak bangkitkan itu soal perekaman. Mereka minta tolong saya dan kita bagi dengan moratorium. Kita bagi mereka dengan bantuan wage subsidi dan bantuan-bantuan lain. Kita tak tanya mereka siapa. Pasal kalau mereka jatuh dan ekonomi runtuh, negara kita juga akan jatuh. Itu strategi kita. Jadi saya nak sebutkan itu sikap adil, bertimbang rasa, berbudi pekerti, berbahasa, nilai agama, hukum. Ini menjadi pertimbangan penting dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita janji dan jamin, insyaAllah bila sampai masanya Allah izinkan Perikatan Nasional kembali semula untuk mentadbirkan negara, itulah dasar keadilan, dasar bersih, dasar prihatin yang kita akan laksanakan. Tak apalah, puasa kali ini kita duduk begini saja, hanya memerhati apa yang mereka yang ada di sana dan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan lakukan. Kita hanya mendoakan mudah-mudahan negara kita kekal aman, makmur dan sejahtera. Rakyat susah akan turun dibela. Itu doa kita. Tak kira siapa yang memimpin negara, tapi yang penting ialah kita dan jamaah kita dalam Perikatan Nasional mesti kukuh dan kuatkan semangat dan tekad dan azam kita. Cabaran pada 7 hari bulan ini penentu. Referendum orang yang ada di Padang Serai menunjukkan pada dunia dan Malaysia sekian bahawa kita bersama-sama Perikatan Nasional dan menentukan kemenangan kita pada calon kita yang ada di sini. Jadi sekarang itu saja yang saya nak sampaikan.
Ucapan terima kasih dan semua maaf kalau ada tersinggung perasaan, dan kita berdoa mudah-mudahan insya-Allah Cikgu Azman kita akan nanti terpilih sebagai wakil rakyat Padang Serai pada 7 hari bulan yang akan datang ini insya-Allah. Berikan